mana betul mana tak betul, dan apa yang kita nak bincang. Jangan rasa malu, jangan rasa apa, lepas mai jauh ni korban ni, abang pintu tak tolong tolak ni. Adalah tu orang masuk jin dia terajang pintu saya, dah sengit lebih dah. Tu dia. First kucu tahu saya datang sini, saya nak apa dah masalah kencing saya. Masalah kencing. Masalah kencing, pertama pergi kencing. Yang kedua prostat. Yang ketiga pankreas. Minat makan manis kan? Kurang. Tapi pasal apa? Pankreas problem. Banyak makan nasi. Saya tak tahu. Tak tahu Tapi punca saya pun datang sini sebab saya kuat onani juga. Ya? Kuat onani. Kuat menangis. Onani. Kuat onani. Bila kuat onani, betul. Sistem akan rosak dan juga hormon akan masalah. Onani, Nabi tak suka. Bila Nabi tak suka, bermakna dia ada musibah dia. Inilah dah jadi dah. Bila kuat onani tu, nanti badan akan jadi mandor, lemah, fikiran pun jadi lemah. Dalam dua yang sama, takut mati pucuk. Ada satu abang baru ni umur 28 dah mati pucuk lah. Sebab dia mula onani dan ketagihan onani merancap ni mulai umur 15. Umur 28 mati. Sekarang ni umur 32. 32. Dan dia buat tulisan tak mau kahwin lah. Lepas tu nak jadi rezeki dia jumpa video saya, dia terus main. Harap-harap masalah onani dia boleh diselesaikan dan sistem saraf dia dapat di repair balik dan dia boleh kahwin lah sebab baru 32. Dia pula frust sebab makwa dia orang pun dah ambil lah. Sebab dia tu saya duduk kat YouTube saya tengok. Sebab dia kan tengok kan, sebab dianya tak boleh nak bagi jaminan yang dia nak ambil buat isteri. Dah dia tak cerita lah dengan makwa dia. Malu lah benda ni kan. Tapi bila dia bertanya bila nak masuk Minang, senyap diam-diam orang pun lain macam ni. Maka dua benda yang dia tanggung. Satu, ketagihan onani. Yang kedua, ni tak boleh lah sekarang dah mati dah. Tak boleh onani dah. Satu, mati pucuk. Yang kedua, tunang makwa lari. Dua benda ni dah ganggu hidup dia. Dia jadi stres, dia jadi jiwa tak tenang. Tu sangat bahaya. Kesan dia, upside-nya apa dia? Apa penjara? Dia boleh jadi musibah hidup dia macam tu. Onani, pasal onani, makwa pun dah lari, dia pula stres, nanti musibah besar akan menimpa hidup dia bila dia kena penyakit dan macam-macam. Jadi nak lawan sendiri, nak lawan tinggal, tak boleh kan? Ingat kejang dia, ingat kan nak tembak tu. Jadi kena survey balik ni, kena setting balik, kena setting saraf apa semua ni, setting balik saudara, memori kena setting balik. Dengan harapan belah kesian Allah, tak buatlah. Tapi kalau abang nak buat tauhid pun tak apa. Nak buat tauhid pun sebab benda sedap kan. Abang nak buat tauhid pun buatlah. Cumanya sedap itu akan hilang bila abang mati pucuk. Sebagai contoh orang zina kan, main sini zina, main sini. Itu baru petang kemarin dia dapat laporan, doktor telefon nak jumpa, kata dia ada HIV. Contoh pagi-pagi tu dah main sini, malam tak boleh tidur, tension, duk teriak, duk menangis, menyesal dengan perbuatan kan. Bila main sini saya tanya, abang berzina dengan makwa, dengan perempuan-perempuan semua ni kan, seronok tak? Seronok apa Ustaz? Dulu seronok, sekarang ni dah benci. Hilang dah nikmat seronok tu. Macam tu lah. Menyesal pula main duk teriak sini kan. Main duk teriak sebab ada HIV kan.
Jadi sama juga bagi kita orang lelaki yang kuat meracap ni, waktu sekarang ni seronok lah. Tapi keseronokan tu akan hilang bila kita kahwin bini terajang. Sebab tak nak pakai terajang bapak tu. Jangan. Waktu tu kita akan menyesal. Dah menyesal pula. Waktu tu bila kita menyesal, apa kita buat? Kita cari ubat kuat. Kan? Hak RM1 RM5 mula-mula. Lepas tu makan 2-3 kali dia tak kuat, member kata ambil lah hak RM20. Ambil hak RM20. Kuat. Oh hebat. Lepas tu member beritahu, aku ada jumpa sebiji RM5 lagi power, beli hak RM50. Yang paling seronoknya, saya tanya pelanggan lah, kau beli mana hak RM50 tu? Sebiji RM50. Doktor yang jual. Oish, kerja di hospital, tapi dalam laci dia menega ubat kuat. Bagi saya tak patut lah. Sebab apa tak patut? Orang yang duk amal ubat kuat tu, bila dia mati kan, dia sebab tu semua dah ada. Bila saraf boleh baca dah tu kan, dia tak ada ke sana. Bila duk makan selalu, dia akan rosak habis saraf. Waktu tu memang tak boleh nak repair dah. Contoh macam tu. Jadi Allah SWT uji kita dekat dunia ni sebab dia nak bagi hak lebih sedap di akhirat. Dekat dunia ni tipu daya ni, malahan jadi musibah. Sebab itulah orang alim bagi tahu dunia ni penjara bagi orang Islam. Nak buat ni tak boleh, nak buat ni tak boleh, penjara. Orang kafir buat dia apa saja kan. Jadi sebab itulah kita kena korbankan diri, kehendak kita, nafsu kita demi agama. Kalau kita tak korban, maka kita akan terkorban. Lah ni 22, mungkin tahun depan nak kahwin dah. Mungkin orang handsome ni kan, tapi kalau tak larat macam mana? Air mani bercayak ke macam ni? Lepas itu dia tak tahan lama. Tak tahan macam abang tadi. Tak boleh. Kalau gear tu ada 5, dia boleh masuk gear 2 je. Jadi masalah. Nanti isteri akan mengamuk, apa semua, nak jadi bergaduh lah tu. Jadi abang fikir macam mana? Apa yang saya jauh main hanya kerana masalah onani kan? Saya banyak lagi yang masalah, tapi pertama, masalah utama. Sekarang pun tengah sakit. Sekarang tengah sakit? Sekarang ni? Sakit apa pula? Nah ni lah, yang saya tu lah, maluan tu. Dia nak keluar kencing dia tak tos lah. Oh, terkejut saya ni akan sakit. Ada jin. Macam kakak tadi sakit perut, tak naik perut. Tadi saya terkejut sebab bila ada jin dia lambat. Setiap kali saya nak kencing, dia keluar. Lepas tu bila saya dah bangun, keluar lagi. Dia punya tu, apa kata, tak ketat. Dia macam tu lah. Betul lah ni. Kan saya dah catat tadi, prostat, pundi kencing semua ada problem. Habis rosak habis. Hanya kerana 2 minit seronok. Allah Akbar. Jadi tak apa, insya-Allah memang tak ada jin lah kan. Bukan sakit sebab jin lah. Lagi tu saya nak tanya, apa ni, sebelum ni saya setiap kali tidur kan, pagi tu saya macam dia hampir mimpi basah tau. Mimpi basah. Tapi bila dalam mimpi tu, bila perempuan tu nak datang, memang saya rasa betul. Memang saya rasa. Yang last lah kali terakhir saya kena bulan lepas. Bukan mimpi, macam separuh mimpi. Dia mimpi tapi memang separuh mimpi. Saya rasa. Yang lepas dalam mimpi tu macam betul dia nak ciuman, tapi saya rasa memang rasa ni. Kat bibir ni, lepas tu tinggal saya dengar. Dia bila kita buka bibir, kita dengar kan. Dengar. Saya dengar, saya paksa sedarkan diri macam ni. Ini bukan mimpi. Saya paksa sedarkan diri.
Lepas tu saya macam bengang lah, saya laknat lah kan. Maki amun dia lah. Al-Anduki bilang itulah saya cakap itu. Terus sampai sekarang dah tak ada lah. Tapi baru ni macam ada rasa lagi sikit. Macam datang balik kot. Ada jin kenan kot. Itu lah saya nak bahaya tu. kalau lihat tu Bahaya. Takut jin kenan. Macam hak terhadap pintu ni ya. Hak terhadap pintu ni dia dah kahwin. Lepas dia subuh je 2 esok tengok lebam paha dia. Lepas tu saya tanya, Kak pernah cek tak lebam tu? Ada lubang 3. Dia ada video tak? Bila tangkap gambar kita zoom tarik nampak lubang 3. Confirm jin. Saya pun kadang saya pelik juga kan dia. Saya macam orang macam tak suka dengan saya kan. Handsome dan tak suka. Ya. Saya sebelum ni pun ada satu perempuan ni classmate saya juga lah. Dia dah studio lah kan. Dia kata dah cerita dekat mak dia, dekat kakak dia. Tapi lepas tu macam tiba dia berjawab kat saya. Lepas tu dia mula buat cerita dia cerita kat kawan saya cerita kat saya. Apa ni, dia kena paksa lah bagai macam dah tapi dia tak paksa. Iyalah. Allah. Sebab saya ada 2 orang, Afiq dengan Isyad ni. Yang Afiq ni jadi orang tengah. Dia jadi rapat dengan saya. Kalau zaman dulu dia pakai kosmen karat. Orang tengah. Perempuan ni dia pergi cerita dekat Isyad ni. Dia cerita kat Isyad ni, dia kata Afiq ni paksa dia supaya suka kat saya. Yang Isyad ni cerita lah dekat Afiq cerita kat saya. Allah. Tak apa. Saya bengang tu. Lepas tu saya susah tidur. Ya. Tak apa. Baca hadis tak bang? Ini kalam Nabi. Kalau masalah cakap saya bimbang lah, tapi hak rasa didatangi tu. Hak tu bimbang sikit. Tak apa, kita baca tengok. Sebelum ni saya baca. Saya punya spek anak saya main tak jumpa lagi. Aduh, abang baca saat. Okey, insyaAllah ni kalam Nabi. Kita belajar, saya pun sama juga. Kita sama-sama belajar untuk membenarkan apa yang Nabi cakap. Kita sama-sama belajar untuk azam niat untuk amal apa yang Nabi sarankan. InsyaAllah nak? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو 4 شك سهل يحسن فيها الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berwuduk dan dia memperelok wuduknya, kemudian dia bangun menunaikan solat 2 rakaat atau 4 rakaat dan dia memperelokkan rukuk dan sujudnya, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan diampunkan. Allah. An Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man min ahadin yatawadda fayuhsinu al-wudu'a wa yusalli rak'atayn yuqbilu biqalbihi wa wajhihi alayhima illa wajabat lahu al-jannatu. Sayyidina Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana hamba yang berwuduk dan dia memperelok wuduknya lalu mendirikan solat 2 rakaat dalam keadaan dia menumpukan sepenuh hatinya kepada solatnya dan anggotanya tetap tidak bergerak-gerak, maka wajiblah dia memasuki syurga. Allah. An Jabir radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyu salati afdalu qala tulul kunuti. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, salat yang bagaimanakah yang paling afdal? Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang panjang qiyamnya. Ibnu Hibban. An Mughirah radhiyallahu anhu qala
قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا. Sayyidina Mughirah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri bersalah sehingga kedua kaki baginda sallallahu alaihi wasallam menjadi bengkak. Maka ada orang bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan dosa tuan sekiranya ada sekalipun sama ada yang telah lalu atau yang akan datang, maka kenapa tuan begitu bersusah payah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, apakah tidak patut saya menjadi hamba yang bersyukur? Alhamdulillah. Bukhari. Semoga apa kita dengar dapat kita amalkan. Semoga apa yang kita dengar dapat kita amal dan sampaikan, insya-Allah. Kita masukin lah. Jadi sebelum tu saya nak beritahu, jin, kalau syaitan tak ada pilihan lah. Kalau jin ada, kalau syaitan ni maksudnya apa dia? Dia kena keluar lah. Dia tak ada pilihan. Kalau jin, wahai jin, kalau hang ada dalam mata anak aku ni, hang masuk Islam, hang buat keluar anak cucu hang keluar lah. Pergi belajar agama dekat masjid hang. Pergi jumpa tu imam, ulama-ulama yang tawaduk. Yang kedua, jin, hang baliklah pada orang yang hantar hang, ataupun hang baliklah pada sarang hang. Sebab kalau hang tak mau, aku nak bakar. Dah bagi peluang dah ni. InsyaAllah hang terbakar, InsyaAllah hang terderam, InsyaAllah hang akan mati. Jadi hang kena tinggal lah. Keputusan dia, hang kena tinggal anak aku ni. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wala ya'uduhu hifdzuhuma wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Qala Musa ma jitum bihis innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu. Inna Allah la yuslihu amalan mufsidin wa yuhyikullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Bismillah masyaallah. Bismillah masyaallah. Bismillah masyaallah. Alhamdulillah. Sewaktu saya baca tadi, kalau ada rasa panas kepala ataupun ada rasa sejuk kaki, bermakna buat tu keluar lah. Tapi kalau rasa emosi berubah, kalau rasa mengantuk, jantung berdebar ataupun organ-organ ada bergerak,
biasanya dia ada lagi. Sebelum ni saya tengok video rawatan tu, pusat rawatan Al-Idrus tu kan, dia terukia tu saya tengok, dia kata kalau jin saka pergi ke belah kanan, disihir pergi belah kiri. Tapi saya tengok video tu separuh dia, lepas tu saya tengok video lain. Sejak daripada tu tangan kanan saya ni kalau dengan rukiah dia kebas, sampai sekarang ni pun kebas. Dia saka, saya rasa dia saka. Okey. Kalau saka, bagi saya saka ke, sihir ke, santau ke, apa ke, semua jin. Bila sebut saka ni, dia ada hubung kait dengan tok nenek kita. Jadi saya minta tolong, tak payah fikir pasal saka. Jangan duk fikir, sebab jangan duk fikir, maksud saya jangan duk sangka buruk pada tok nenek kita. Minta tolong. Sebab dia orang dah meninggal. Bila dia dah meninggal, kita anak cucu ni sepatutnya tinggalkan iman, tinggalkan amalan. Mereka boleh tumpang. Jadi lah ni sebenarnya setan, jin, setan tu je. Selesaikan masalah ni. Ada bila abang pergi jumpa dengan seseorang perawat, dia beritahu, awak balik tanya bapa awak, Tok Wan dia jadi Tok Bomo besar kan dulu. Kebetulan balik tanya sungguh, Tok Wan dia, Tok Wan ayah lah kan, Tok Bomo besar, masyhur dulunya. Maka dia perawat beritahu, itulah saka Tok Wan awak, jin-jin Tok Wan awak tu dah cari darah keturunan dia. Hakikat sebenarnya Tok Wan tu dia satu orang yang alim dan dia boleh merawat orang. Minta tolong doa, dia doa dan Allah izin doa dia. Dia tak guna jin pun. Tetapi syaitan ni dia nak anak cucu orang alim ni bersangka buruk dengan dia. Maka dia kata, Tok Wan hang, jin Tok Wan hang. Itu masalah dia. Jadi kita anak cucu duk bersangka buruk dengan nenek kita lah, kan? Nenek kita. Baik, saya biasanya kalau orang main beritahu kata ada saka, saya akan cakap macam itulah, supaya tok nenek kita yang di dalam kubur sana tu aman damai dengan kita punya anak cucu keturunan dia ni, duk jaga solatnya, jaga akhlaknya, jaga ibadatnya, maka mereka dapat saham lah. Tapi kalau kita duk hentam mereka, naya kat mereka. Sebab apa? Sayyidina Umar pesan, kalau kau nak tahu ahli kubur tu macam mana nasib dia sana, apa orang cakap kat atas ni, naya lah tu nenek kita. Jadi saya dah doa siap dah dalam madungan saudak tu untuk sepi balik semua sistem, semua organ, termasuk juga masalah utama tadi tu, masalah onani merancak tu. Untuk saya dah doa siap dah untuk sepi balik semua sistem ni, termasuk juga matikan sihir ke, santau ke, saka ke, insya-Allah. Boleh tak? Sekarang ni dah kerja ke? Tak, saya dah berhenti lah. Dah berhenti dah. 1 bulan tu berhenti lah. Oh ya ke? Itulah, tengok umur muda lagi tapi nampak matang macam dengan pegawai polis saja. Nampak matang dengan rangka besar. Saya tak boleh nak fokus lah. Oh ya ke? Cepatnya berhenti. Itu lah 2 bulan ya. Patutnya janganlah berhenti lagi. Sebih dulu. Tapi tak apalah. Anggap harap-harap ada rezeki yang lebih baik daripada ni, kan? Tak apa. Tapi saya tak ada janji apa-apa, ikhlas saya beritahu. Sebab tu pelanggan yang main kedai saya nak beli tak apa. Saya hanya tolong doa saja. Kan? Jadi saya dah doa siap dah dalam madu tu untuk sebih balik. InsyaAllah lebih tenang. Saya doa siap dah dalam tu. Dan semoga selamatlah perjalanan. Perjalanan kami sini tak ada masalah lah. Banyak. Malam tadi dekat Perak memang hujan lebat gila. Semua tak nampak jalan. Biasa macam tu kalau ada benda. Jadi kena lawan. Tadi saya baru balai komen dekat YouTube. Pelanggan saya daripada Kuantan tu lagi teruk. Mak dia pun lagi teruk. Jadi saya kata makan terus, amal terus, doa terus, kan, meraih merintih dengan Allah, minta belas kesian Allah supaya masalah
keluarga dia ni selesai. Lagi teruk lah. Nampak jinnya, jin kacaunya lagi teruk. Di sini terbukti bahawa Allah tu maha mendengar. Allah tu wujud dan Allah maha mendengar. Doa kita tu dah kena dah dekat jin dia. Mereka dah berubat mata dah. Tak selesai. Kita harap kita selesai lah. Kan? Bila jin tu mengamuk, biasanya dia dah sakit. Dia nak torture pengamal madu ni. Macam kakak tadi. Bila dia makan je madu, dia mimpi ada satu lembaga marah dengan dia. Dan dia akan sakit dekat peranakan dia. Maka tu 6 tahun kahwin tak boleh anak lagi tu. Dia akan sakit. Jadi, kalau tanya saya kata, Alhamdulillah lah. Maknanya doa kita tu, Allah Ta'ala makbul dah. Makan tu. Tak tahan dah Ustaz, tak tahan sakit. Tak apa. Makan tu. Kalau tidak, tak selesai masalah. Jadi gitulah boleh insyaAllah lah. Paling murah madu berapa Ustaz? 185. Dolar minimum capok ni 20. RM5 kali RM5. Itulah. Jangan usah hati. Kalau kata tak mau lagi pun tak apa. Tak ada masalah. Nanti balik bila ada keperluan boleh order, kita post pun tak apa juga. Saya tak mau pelanggan saya terpaksa beli madu saya sebab benda ni dia sunnah. Saya tak mau pelanggan duk sangka buruk dengan sunnah. Sebab bila sangka buruk dengan sunnah, musibah dia besar di dunia dan musibah dia besar di akhirat. Walaupun satu sunnah, jangan pelekehkan walaupun satu sunnah. Sebab satu sunnah ni dia lebih besar daripada 7 petala langit, 7 petala bumi ni. Satu sunnah Nabi ni. Sebab tu saya senang. Orang cakap, mereka apa? Mana boleh orang mereka cakap macam tu? Biarlah. Saya nak belajar yakin dan bagi rezeki saya Allah. Sebab tu pelanggan main nak beli betapa, tak beli betapa. Apa hal kau mereka? Mereka tak. Saya yakin yang bagi rezeki saya Allah. Itu je. Boleh tuan InsyaAllah lah. Kita zikir banyak-banyak, selawat banyak-banyak. Sebagaimana yang saya sarankan lah, buat semampu mungkin. Harap-harap boleh kasihan Allah, masalah akan selesai dan mula hidup baru dan cepat kahwin. Jangan mana tak mau biarlah, cari yang lain pula. Ada lah tu orang handsome ni sekejap je. Sekarang ni memang suka lah dengan dia. Tak nak sibuk tahu lah. Nak marah tapi itulah. Marah tapi masih ada lagi lah. Sayang tu ada lagi. Sayang tu ada lagi. Tapi rasa dia sesuai rasa dia memang orang yang dicari. Cukup syarat lah kita kena lagi. Tapi ada yang lagi seorang ni, memang saya berkenan betul. Cuma ada lagi. Yang ni apa ni, saya pun itulah saya pelik. Mula-mula memang rapat kan. Dia senior saya dekat college. Okey. Memang rapat tapi lepas tu dia terus menjauh lah. Dia terus menjauh. Dia tu menjauh, jauhkan diri. Tak pernah jumpa dia? Habis dia lepas dah habis graduate tu terus tak jumpa dah. Alahai. Tapi saya tahulah dekat mana dia belajar semua. Saya tahulah. Memang suka dengan dia lah. Dia memang orang baik. Saya pun tak sangka juga yang dia punya memang best student ada dekat college tu. Best student situ. Dia pun dah habis lah, dia pun dah kerja dah. Degree sekarang dekat UKM ni. Okey. Memang ikhlas lah kalau nak buat sebagai isteri lah. Memang suka dengan dia lah. Dia pun belum kahwin lagi kan? Belum kahwin lagi. Okey. Okey. Abangnya sebut nama dia, abang tulis nama dia sini.